اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إنك أنت الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salam 15 Ramadan. Kita telah sampai separuh daripada Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita sepanjang Ramadan ini dan Allah kurniakan kepada kita istiqamah pada Ramadan ini dan juga selepas daripada Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita nak sambung pembacaan buku Marhaban Ya Ramadan, yang merupakan salah satu kitab fiqh berkenaan tentang Ramadan mengikut pandangan para ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi berada pada tajuk berkenaan tentang apakah perkara sunat yang patut kita perbanyakkan pada bulan Ramadan. Maka sebelum ni kita telah belajar beberapa perkara tentang sahur, berkenaan tentang menyegerakan berbuka dan banyak lagi yang lain. Maka pada muka surat yang ke-82, maka kata penulis buku, antara perkara yang sangat dituntut pada Ramadan adalah memperbanyakkan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Baca Al-Quran tu dah memang bagus. Orang yang baca Al-Quran, setiap huruf ganjarannya adalah 10 hasanah, 10 kebaikan setiap satu huruf. Sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran. Tak ada orang yang bila baca Al-Quran hanya baca satu huruf. Tapi kalaulah seseorang tu baca satu huruf daripada Al-Quran, setiap huruf ganjarannya adalah 10 hasanah, 10 kebaikan, 10 ganjaran. Tetapi di sini kata penulis, pada Ramadan bukan sekadar baca tetapi menghayati, tadabbur akan makna-makna isi kandungan pengajaran yang boleh diambil daripada Al-Quran. Maka sebab itu kata penulis, memperbanyakkan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Apakah maksud tadabbur? Renung akan maknanya. Maka para ulama telah berkata, la an aqra'a idza zulzilat wal qari'ah atadabbarahuma wa atafahhamahuma ahabba ilayya min an aqra'al qur'ana kullah. Para ulama berkata, sekiranya aku hanya membaca surah yang pendek seperti idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seperti al-qari'ah, tapi baca dengan tadabbur, renung maknanya, ambil pengajaran daripadanya, berniat untuk mengamalkannya, maka kata para ulama, itu lebih aku sukai daripada membaca seluruh Al-Quran tanpa merenung ataupun tadabbur akan maknanya. Maka kita dituntut untuk tadabbur. Apakah maksud tadabbur? Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, maksud daripada tadabbur adalah bila kita baca satu-satu ayat ataupun satu-satu bahagian daripada Al-Quran, kita cuba meletakkan diri kita pada posisi apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Apakah mesej yang Allah nak kita ambil daripada ayat ini. Maka itu adalah antara cara untuk tadabbur. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah. Maka kita ambil terjemahan Al-Quran. Kalau kita tak faham bahasa Arab, kita perhatikan satu-satu ayat tersebut. Apakah pengajaran yang boleh diambil? Apakah mesej yang Allah nak kita ambil daripada ayat ni? Tapi janganlah pula kita mengeluarkan hukum.
maka itu kadang-kala boleh membawa kepada kesilapan dan tergelincir daripada kebenaran. Sekadar ambil ibrah dan juga pengajaran. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, kita sedang berkongsi pada malam ini daripada buku Marhaban Ya Ramadan. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kemudian antara sunnah pada bulan Ramadan, kata penulis buku, memperbanyakkan sebanyak mungkin amalan-amalan yang baik. Banyakkan amalan baik. Sebab ini adalah bulan di mana digalakkan untuk memperbanyakkan ibadah. Maka apa amalan baik yang kita boleh perbanyakkan selain daripada kita dah berpuasa siang hari, kita dah solat malam, qiyamul lail pada waktu malam. Maka antaranya adalah banyakkan zikir, banyakkan selawat, banyakkan sedekah dan juga amalan-amalan baik yang lain. Banyakkan amalan-amalan. Maka kerana pada bulan ini, bulan Ramadan, maka amalan Allah lipat kali gandakan. Allah multiply, Allah double, Allah gandakan. Banyak gandaan pada bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Walaupun sanadnya tidaklah berapa kuat, namun ianya boleh diamalkan dalam perkara fadilat. Maka Nabi SAW bersabda, "Samtus shaimi tasbih." Berdiamnya orang yang berpuasa adalah umpama tasbih. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Wa du'auhu mustajab. Berdoanya orang-orang yang berpuasa itu adalah diterima. Wa amaluhu mudha'af. Dan amalan orang yang sedang berpuasa Allah lipat kali gandakan. Maka antara sunnah yang patut diperbanyakkan pada bulan Ramadan, lakukan sebanyak mungkin amalan-amalan salih. Kenapa? Dalam hadis kita baca wa amaluhu mudha'af. Allah gandakan ganjaran untuk orang yang melakukan amalan-amalan baik. Ahlan-ahlan Alisa, terima kasih banyak-banyak. Begitu juga Cameo dan juga ahlan-ahlan yang lain. Terima kasih Kak Rau, Hafiza dan juga ahlan-ahlan kepada yang lain. Terima kasih banyak Rosli Ismail. Saya minta maaf kalaulah ada yang komen saya terlepas pandang dan lain-lain. Terima kasih Rosli Ismail. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Jazakumullahu khairah. Okey. Kemudian antara perkara yang patut kita perbanyakkan. Terima kasih banyak-banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada yang bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Pelam 98. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Antara sunnah pada bulan Ramadan, kata penulis buku, digalakkan adalah kita sibukkan diri kita dengan majlis ilmu. Sibukkan diri kita dengan majlis ilmu. Kadang-kala pada bulan Ramadan inilah hati kita lembut, nafsu kita tunduk. Maka banyakkan masa kita dengan menghadiri majlis ilmu. Dan syukur Alhamdulillah pada zaman kita nak menghadiri majlis ilmu, ada begitu banyak kemudahan. Banyak masjid dan surau ada majlis ilmu. Daripada subuhnya, ada sebahagian duha. Kalau sibuk duha, maka zuhur. Kalaulah sibuk zuhur, maka malam. Maka sibukkanlah diri dengan majlis ilmu. Kalaulah satu hari kita dapat satu ilmu yang baru, itu pun sebenarnya adalah sangat-sangat banyak manfaatnya. Maka sibukkanlah diri dengan majlis ilmu. Kemudian yang ke-10, yang ini kita patut perbanyakkan, adalah memperbanyakkan i'tikaf. Banyakkan i'tikaf. Apakah maksud i'tikaf? Nanti kita akan baca pada siri-siri akan datang. Bermaksud meluangkan masa dan berada di rumah Allah. Itu maksud i'tikaf. Dalam mazhab Syafi'i, boleh i'tikaf walaupun sesaat. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ada di masjid sekejap, contohnya hanya beberapa ketika, boleh dengan niat kita berniat i'tikaf. Cuma di sini kata penulis, maka digalakkan sebagaimana amalan Nabi dan sunnah Nabi
untuk beriktikaf pada 10 terakhir Ramadan. Dan itu kita boleh baca banyak dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana Nabi pada 10 malam terakhir Ramadan, Nabi langsung tinggal di masjid dan tak pulang ke rumah. Paginya, malamnya, tidurnya adalah di masjid pada 10 malam terakhir Ramadan. Maka kata penulis buku, memperbanyakkan i'tikaf dan sangat dianjurkan untuk melakukan pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kerana itu sunnah Nabi. Nabi SAW 10 terakhir, Nabi SAW tidak tinggalkan masjid. Nabi berada di masjid. Sebahagian daripada isteri Nabi juga turut beriktikaf dengan Nabi SAW di masjid. Bahkan lepas Nabi wafat, para isteri Nabi mereka kekal meneruskan sunnah Nabi SAW tersebut. Maka kenapa digalakkan untuk i'tikaf pada 10 malam terakhir? Kerana ianya adalah sunnah Nabi dalam pada untuk mencari Lailatul Qadar. Masya Allah. Cari Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini apakah kelebihan dia? Al-Quran sebut pada ayat yang ketiga surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu ibadah padanya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Khairun, lebih baik. Bukanlah menyamai, tapi sebenarnya adalah lebih baik. Ahlan Faridah Hassan, terima kasih. Kemudian ahlan-ahlan yang lain, Serina Abdul Rahman, Dipa Miko, kemudian ahlan-ahlan yang lain. Lama saya tak dapat nak buat live kebelakangan ni, tapi Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama. Maka 1000 bulan ni berapa? Kata penulis buku, 1000 bulan menyamai 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Cuba bayangkan, kita nak faham anugerah hadiah Lailatul Qadar yang Allah bagi ni. Cuba kita bayangkan, kalaulah ada di antara kita yang bekerja. Kalaulah masih ada yang bekerja, mungkin ada yang dah pencen, ada yang dah bersara, ada yang mungkin kerja tak pernah habis, iaitu menjadi suri rumah. Tapi bayangkan, kalaulah ada kita ni bekerja, ataupun bukan bekerja, katakanlah ada yang berniaga, kita berniaga. Dan kita dimaklumkan bahawa bos maklumkan kita, kalaulah kita berjaga melakukan kerja yang tak wajib pun overtime. Sebab ibadah malam ni tak wajib. Yang wajibnya office hour-nya adalah puasa. Puasa tu umpama office hour, mesti kena buat wajib dan ada pahala untuk puasa. Tapi Allah nak menguji kita, nak tengok kita nak ke tidak, adalah dengan overtime. Maka kalaulah ada seorang bos ni kata dengan pekerja dia, saya nak bagi satu tawaran. Kalaulah pada bulan Mac, katakanlah bulan Mac, saya nampak awak bekerja overtime pada waktu malam, saya sanggup bagi allowance, bonus yang menyamai gaji 83 tahun 4 bulan punya gaji. Itu adalah bayaran dia. Tapi malam yang bila? Tak disebutkan. Tapi berkemungkinan 10 malam terakhir daripada bulan Mac. Berkemungkinan. Kalaulah saya nampak awak, saya tak beritahu malam berapa, saya nampak awak tengah buat kerja, ataupun kalaulah orang berniaga, dia boleh dapat untung yang biasa didapat untung sebulan kali dengan 83 tahun 4 bulan punya untung. Agak-agak kalaulah orang yang bekerja ni nak balik rumah ke tak? Dia mungkin tak balik. 83 tahun 4 bulan punya gaji, siapa yang nak bagi? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan punya gaji. Kalaulah orang berniaga, 83 tahun 4 bulan punya sale. Katakanlah kalau sale dia sebulan, puluhan ribu, ratus ribu ataupun juta. Dia kalaulah berniaga pada waktu malam yang tak disebut bila, dia pasti dapat untung customer yang mana sanggup bayar sale harga 83 tahun 4 bulan. Mungkin untuk bulan tu, dia akan buka 24 jam. Tak nak tutup. Biarlah letih. Sebab nak dapat kelebihan 83 tahun 4 bulan. Itulah yang Nabi SAW buat. Kita kalaulah
dapat gaji 83 tahun 4 bulan, nescaya kita tak akan tinggalkan pejabat. Sebab takut nanti balik rumah, nak datang balik tertidur. Takut nanti balik rumah, nak datang balik kereta rosak. Dan malam tu pula, bos yang datang tengok siapa yang bekerja overtime ni. Nanti terlepas. Maka ada orang mungkin tak balik, tinggal dekat pejabat, makan dekat pejabat, akan segala-galanya kat pejabat kerana tak nak terlepas peluang dapat bonus daripada bos sebanyak 83 tahun 4 bulan punya gaji. Orang yang berniaga pun sama. Dia mungkin takkan tutup kedai, dia buka 24 jam, dia akan usaha walaupun letih, dia bersengkang mata nak dapat sale 83 tahun 4 bulan punya sale. Itu adalah daripada sudut untung dunia. Orang tak balik, orang akan bermalam. Itulah yang Rasulullah buat. Kenapa Nabi SAW beriktikaf? Apa Nabi beriktikaf? Nabi nak tunjukkan betapa Nabi nakkan umat baginda mencontohi Nabi bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 malam terakhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah kurniakan Lailatul Qadar. Tapi Allah pasti bagi. Orang yang dah beribadah setiap malam, dia dah memang dapat Lailatul Qadar. Maka Nabi SAW tak balik rumah. Nabi tinggal di masjid sepanjang 240 jam. Satu hari 24 jam. Kali 10 malam terakhir. Sepanjang 240 jam lebih tu. Nabi ada di masjid. Nak tunjukkan kepada umat baginda pentingnya untuk berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab itu adalah anugerah daripada Allah. Hadiah daripada Allah. Bahkan kalaulah setiap daripada kita yang tak tahu, ada yang mungkin dah dapat Ramadan 30 kali pernah berjumpa Ramadan. Ada yang bertemu Ramadan katakanlah 40-50 kali. Kalaulah setiap kali Ramadan dia ibadah setiap malam bersungguh-sungguh dan setiap kali Ramadan dapat Lailatul Qadar, nescaya pahala kita lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Lagi banyak. Lagi banyak. Sebab satu malam lebih daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Lagi banyak daripada pahala-pahala umat yang terdahulu. Terima kasih banyak-banyak SNA. Terima kasih yang bantu share. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Amin. Dipahmiko. Moga Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Zarina Ali, Siti Roziah. Ahlan-ahlan kepada semua. Maka sebab itu Nabi 10 malam terakhir Nabi tidak balik ke rumah, tinggal di masjid malam dan siangnya juga dengan beriktikaf. Maka ini sunnah. Kalaulah kita tak mampu buat, ada tugasan, ada kerja, maka lebihkan masa di masjid, lebihkan masa, lebihkan ibadah pada 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian perkara yang ke-11, sunnah yang patut kita lakukan pada bulan Ramadan. Maka kata penulis buku, disunnahkan untuk memberi nafkah kepada keluarga pada bulan Ramadan. Lebih daripada biasa. Kenapa nak kena bagi keluarga? Kerana bila kita baca dalam hadis, Nabi SAW, hadis riwayat Abdullah bin Abbas, Nabi pada bulan Ramadan, Nabi banyak sedekah. Nabi sangat pemurah pada bulan Ramadan. Dan bila kita gabungkan dengan hadis yang lain, apabila Nabi SAW sebut, khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah adalah, minta maaf, okey, sebaik-baik sedekah adalah apabila seseorang itu telah cukup keperluan dia. Khairus sadaqah an zahri ghina. Dan Nabi bersabda, wabda' biman ta'ul, mulakan sedekah dengan keluarga tanggungan kamu. Maka daripada hadis ini menunjukkan antara sedekah yang baik adalah sedekah kepada ahli keluarga. Maka sebab itu kata penulis, antara sunnah pada bulan Ramadan adalah lebihkan belanja untuk keluarga. Sebab itu pun termasuk sedekah. Dan antara disebut sebagai sedekah yang afdal. Maka lebihkan belanja pada keluarga. Kalaulah bulan biasa bagi sekian, bulan Ramadan bagi lebih sedikit. Belanja pada keluarga. Sunnah yang ke-11 pada bulan Ramadan yang kita belajar daripada hadis Nabi adalah jaga lidah daripada mencaci maki,
daripada bercakap bohong, daripada perkara-perkara yang Allah tak suka. Jaga lidah. Sebab itu dalam hadis riwayat Bukhari, sabda Nabi SAW, "Idza asbaha ahadukum sha'ima." Apabila salah seorang daripada kamu berpuasa, maka apa yang dia kena jaga? Nabi sebut mula-mula, "Fala yarfuth." Maka jagalah lidah dia. Jangan pergi bergaduh, bertengkar. Jangan pergi mengumpat, jangan pergi mencaci maki, jangan mengadu domba, jangan bercakap bohong. Dosa lidah ni sebenarnya banyak. Jaga. Lalu nak buat apa dengan lidah ni? Macam mana nak jaga dia? Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Berdiam, kurangkan bercakap. Dia selalunya masalah ni bermula bila kita mula bercakap. Bila mula bercakap dia, macam-macamlah perkara yang keluar. Maka jaga lidah daripada mencaci dan daripada menyakiti sesiapa. Bahkan daripada perkara-perkara yang Allah tak suka. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang sama tersebut, Nabi SAW ajar, apabila ada orang ajak kita bergaduh, dan walaupun kita badan sasa, kita boleh gaduh ni, tapi bila orang ajak kita bergaduh ataupun bertengkar, apa yang kita patut buat? Sabda Nabi, ingatkanlah diri kita dengan berkata, "Inni sha'im, aku ni tengah puasa. Inni sha'im, aku ni tengah berpuasa." Maka sunnah pada bulan Ramadan menjaga lidah daripada bertengkar dan perkara-perkara yang Allah tidak suka. Maka ini adalah sunnah yang ke-11. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu dalam hadis riwayat Bukhari dan juga di sini disebut dalam riwayat Abu Daud, maka fa idza shama ahadukum, maka apabila kamu berpuasa, fajahila alaihi rajul, kemudian ada orang ganggu kita, au syatamah, ataupun bahkan ada orang kutuk kita. Tengah puasa ni ada orang mulakan dulu. Kita boleh je nak balas balik, boleh je nak bertengkar bergaduh. Tapi Nabi kata jangan. Falyakul, ucapkanlah kepada diri kamu, inni sha'im, aku ni tengah puasa. Kita tak perlulah nak cakap dengan orang tu. Sebab orang tu memang mungkin perangai dia begitu. Tapi kita cakap dengan diri kita, inni sha'im. Bahkan cakap dalam hati pun tak mengapa. Ingatkan diri kita, tengah puasa ni sabar. Tengah puasa ni abaikan. Tengah puasa ni jangan dilayan. Maka ini adalah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk berkongsi, bantu untuk kongsikan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Okey, antara yang ke-14, kita terus kepada yang ke-14. Ini pun penting. Kadang-kadang dalam puasa kita tak ambil berat yang ni. Maka yang ke-14 adalah, apakah perkara yang ke-14 antara perkara pada bulan puasa yang kena jaga? Maka adalah menjaga diri. Jangan berbuka dengan makanan yang tak halal. Pastikan apa yang kita makan tu halal. Halal satu, membazir pun jangan. Ini adalah antara isu pada Ramadan yang kadang-kala kita terlepas pandang. Maka berbuka puasa dengan makanan yang halal. Bahkan sebaik-baiknya adalah suci. Maksudnya bukan benda-benda yang syubhah ataupun bukan hak orang lain yang kita ambil. Contohnya kita nampak pokok mempelam orang ke pokok apa, kita tak minta izin kita ambil, kita berbuka puasa. Jaga. Dan antara ketika mana berbuka puasa yang nak sangat-sangat kena jaga adalah jangan membazir. Orang membazir ni sangat dekat dengan syaitan. Sehingga Al-Quran sebut ikhwanas syayatin, adik-beradik dengan syaitan. Maka ketika Ramadan, elakkan daripada makan yang haram. Bahkan makan yang haram bukan sekadar Ramadan, bila-bila. Sebab ianya menjadi darah daging kita. Nabi pesan, barang siapa yang mengambil yang haram, fannaru aula bih, api neraka akan lebih cepat pada waktu itu membakar tubuh badan orang tersebut. Maka janganlah kita terjebak dengan yang haram. Jangan terjebak dengan yang haram. Sebab itu berkata Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah,
Wa aftir 'alal halal. Berbukalah puasa dengan makanan yang halal. Ya talibal kamal. Wahai orang yang ingin sempurna puasanya. Maka berbuka puasa dengan yang halal. Dan kena tambah di situ, elakkan pembaziran. Maka ini adalah sunnah-sunnah pada bulan Ramadan. Kemudian pada muka surat 87, kita telah tiba berkenaan tentang perkara yang makruh waktu puasa. Benda-benda ni tak haram, tapi patut ditinggalkan. Hukumnya adalah makruh, kata para ulama mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah merasa makan dan minum tanpa ada kepentingan. Perkataan dia hanya makruh bila tak ada kepentingan. Adapun jika diperlukan, maka hukumnya tidaklah makruh. Tidaklah makruh. Contoh, yang orang yang dekat dapur yang memasak ni, ataupun orang yang berniaga ni, maka dia boleh rasa makanan tu, tapi janganlah telan. Kalau telan batal. Dia boleh rasa, kemudian keluarkan balik kumur-kumur. Dia boleh rasa. Adakah makruh untuk tukang masak rasa makanan? Tak makruh, boleh, harus. Hukumnya adalah harus. Sebab dia memang perlu rasa. Takut nanti kalaulah dia tak rasa, terlebih garam, ataupun terlebih masin, ataupun terlebih manis, maka membazir makanan, orang tak makan. Ataupun kalaulah dijual, rugi, maka orang tak beli. Maka orang yang ada keperluan untuk rasa makanan, maka tak makruh. Yang makruh ni siapa? Contohnya yang tengah masak ni isteri. Isteri tengah masak kat dapur. Tiba-tiba suami dia datang, entah kenapa dia datang, dia pun nak rasa juga. Dalam keadaan dia tak ada keperluan pun nak rasa. Isteri dah rasa cukup sebab isteri yang tukang masak. Yang suaminya masak pun tak pandai, contohnya. Nasi pun dia tak tahu nak masak macam mana, katakan. Dia sibuk nak rasa. Suami pergi rasa tu makruh. Tak batal sebab dia tak telan, ludah dia keluarkan balik. Tapi kata para ulama, bila seseorang yang tidak ada keperluan, dia pergi rasa makan dan minum, makruh. Tapi kalaulah ada keperluan, contohnya tukang masak, contohnya peniaga, maka tidaklah makruh. Maka ini adalah perkara makruh yang pertama. Perkara makruh yang kedua adalah makan terlalu kenyang. Makan terlalu kenyang. Ini pun makruh. Sebab kenapa terlalu kenyang makruh? Kata para ulama, kerana kebanyakan malas ataupun dosa dan maksiat bermula daripada perut yang terlalu kenyang. Dan dia akan menghilangkan tujuan puasa. Tujuan puasa ni kita nak tarbiyah nafsu dengan lapar. Sebab nafsu ni bila dia berlapar, bila dia berdahaga, maka dia mudah untuk dididik, mudah untuk ditarbiyah. Tapi kalaulah waktu sahur kenyang sangat-sangat, waktu berbuka kenyang sangat-sangat, maka kata para ulama makruh. Kenapa? Satu, bila manusia ni terlalu kenyang, maka di situ dia akan datangnya malas. Malas. Daripada elok berazam nak buat tarawih, dah tarawih pun hilang. Isyak pun tak ke mana. Maghrib pun kadang-kala buat-buat lupa. Sebab dah terlalu kenyang. Waktu sahur pun sama, bila dah terlalu kenyang, kadang-kala sahur tu boleh bangun, dia pergi tidur balik, dah terlepas subuh. Maka terlalu kenyang adalah makruh. Tak haram, terlalu kenyang itu adalah makruh. Kenapa makruh? Sebab hilang tujuan untuk mendidik nafsu dengan berlapar dan dahaga. Dan kerana apabila seseorang itu dia terlalu kenyang, dia mudah untuk menjadi malas dan mudah terjebak untuk melakukan maksiat dan dosa. Maka makruh untuk terlalu kenyang. Sebab itu bila kita baca tentang riwayat para sahabat, apa kata para sahabat? Nahnu qaumun na'kulu wala nashba'. Kami para sahabat adalah golongan yang mana kami makan tak pernah kenyang. Pelik kan? Makan tak pernah kenyang. Kita hanya berhenti makan bila dah tak boleh masuk. Itu adalah masuk kenyang kita. Kita punya level kenyang tu adalah dah muntah, okey, baru berhenti. Dah tak boleh bangun, baru berhenti. Para sahabat tidak. Kata para sahabat, kami adalah golongan yang makan tak pernah kenyang. Sebab itu bila kita baca dalam riwayat, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, macam manakah waktu nak berhenti makan, itulah kita isi perut kita
dengan 3 bahagian. 1/3 makanan, 1/3 minuman dan 1/3 lagi dibiar kosong. Lalu itu maksud para sahabat, kami makan tidak pernah kenyang. Sebab segala-galanya bermula daripada perut. Segala-galanya bermula daripada perut. Sebab itu dalam buku Qalbun Salim yang kita, itu pun saya tak dapat nak istiqamah lagi, tapi insya-Allah akan mula susun balik jadual, mula usaha untuk istiqamahkan. Maka dalam buku, antara nak menjaga hati adalah menjaga 7 anggota. Dan salah satu daripada 7 anggota adalah perlunya menjaga perut. Perlunya untuk menjaga perut. Sebab itu sunnah untuk kita berhenti makan sebelum benar-benar kenyang. Sunnah. Sunnah untuk berhenti makan sebelum benar-benar kenyang. Kemudian di sini ada beberapa lagi yang lain. Ada banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian muka surat yang ke-89, antara perkara yang makruh adalah melakukan bekam. Maka bekam ni tak batal puasa. Cuma ianya melemahkan badan. Maka melemahkan badan, ianya adalah makruh dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada beberapa lagi yang lain. Terlalu banyak tidur pada waktu siang. Maka hukumnya adalah makruh. Rehat tu tak ada masalah. Janganlah tidur memanjang. Kecualilah kalau kita tengok masyarakat Arab, mereka tidur daripada isyraq, daripada lepas duha sampai zuhur. Kenapa? Sebab menjadi kebiasaan mereka tak tidur pada waktu malam. Mereka tidak tidur pada waktu malam. Maka kalaulah ada orang yang memang tak tidur malam Ramadan, ibadah ataupun dia buat apa-apa, maka tidur pada waktu siang tidaklah makruh. Maka ini adalah antara perkara yang makruh. Seterusnya adalah kita nak melihat kepada perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa. Dia taklah batal, tapi dia menjadikan puasa tu sia-sia, hilang pahala. Maka apakah perkara-perkara yang menghilangkan puasa? Ini kita akan sambung daripada muka surat 91 nanti esok insya-Allah. Harapnya esok kita dapat berkongsi lagi dalam live ni insya-Allah. InsyaAllah jumpa nanti jam 4 pagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Kamil dalam munajat hamba. Dan insyaAllah kalaulah esok tengok jadual tak ada Qiyamul Lail, maksudnya tak ada jemputan Qiyamul Lail, insyaAllah esok jam 5 pagi kita akan baca buku Qalbun Salim, iaitu bagaimana nak membersihkan hati insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih yang beri gift, yang bantu share, yang bantu komen dalam tempoh sepanjang 30 minit lebih kurang ni. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Rosli Ismail, Hasna dan juga yang lain-lain. Begitu juga Rohida Abdul Rahman, Dipa Miko, Jamilah Zainal Abidin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.